Terasa segar setelah mandi 3 pagi berturut-turut air yang sudah didoakan oleh Haji Kadri. Terpaksa pula Mak Johar ni ke Sungai Manik ikut jalan menyeberang sungai melalui rel kereta api. Baik tuan-tuan, video sebelum ni episod 123 disebut Mak Johan. Kali ni Mak Johar. Kita pegang Mak Johar saja, okey? Ketika itu memang jalan perhubungan amatlah sukar disebabkan di mana-mana pun masih lagi diselubungi hutan belukar. Lainlah sekarang, jalan ke Sungai Manik sudah terbina jambatan merentangi sungai yang berarus deras. Kalau tidak disebabkan emak mentuanya Embok Sinah mendesak dia untuk menemui Haji Kadri di Sungai Manik, memang Mak Johar ni tak akan ke sana pun. Bukan ada saudara mara, tempat untuk tumpu bertanya khabar. Puas jugalah dia bertanya beberapa orang kampung di situ, tetapi tak siapa pun mengenali Haji Kadri. Tetapi Embok Sinah tahu sangat, kerap kali arwah suaminya Usop Gonjeng ke Sungai Manik memberitahu untuk menemui Haji Kadri di sana. Bukan Usop Gonjeng saja ke Sungai Manik, malah Wak Lijat juga beberapa kali ke sana. Asal saja ke Sungai Manik, memang mereka ni akan menemui Haji Kadri disebabkan lelaki itu banyak mengetahui mengenai amalan susuk lam. Sehingga kan arwah suaminya meninggal dunia, Embok Sinah memang tak pernah menemui Haji Kadri. Hanya tatkala dia terkejang menahan kesakitan semenjak berbulan-bulan, teringat sahaja di hatinya mahu ke Sungai Manik. Embok Sinah bagaikan terimbau-imbau suara bisikan Usop Gonjeng yang mendesaknya supaya mencari Haji Kadri di Sungai Manik. Setelah puas berusaha mahu menemui Haji Basudi di Sekincan. Sebab itulah didesakkan juga menantunya Mak Johar ke Sungai Manik biar dia dapat menemui Haji Kadri yang tidak pernah dikenalinya itu. Aku dengar seolah-olah arwah Usop berbisik ke telinga aku. Jelas Embok Sinah terketar-ketar tidak bermaya. Arwah Usop desak supaya pergi cari Haji Kadri. Dia menambah lantas mengesat pelupuk matanya yang lembab. Sungai Manik tu luas, kat mana nak cari Haji Kadri? Gerutu Meliah serba salah mahu membantah desakan emaknya. Apalah salahnya kalau kau tanyakan pada orang-orang dekat situ? Kecewa juga Embok Sinah dengan tutur kata anaknya yang cepat sangat berdalih. Tetapi Mak Johar ni tak mahu membantah apa-apa. Biarlah dia ke Sungai Manik kalau setakat mahu mencari Haji Kadri. Lagipun Sungai Manik bukannya jauh sangat daripada Teluk Intan. Setidak-tidaknya, dia mahu puaskan hati mak mentuanya setelah tak sabar lagi mahu mendapatkan bantuan Haji Kadri untuk buangkan susuk berlian yang ditusukkan ke pipinya. Memang emak mentuanya kesal sangat tidak mahu buangkan susuk berlian berkenaan setelah didesak oleh Haji Basudi sejak lama dahulu. Kalaulah dia tidak berbohong pada Haji Basudi, nescaya susuk berlian itu sudah pun dibuangkan. Bekas abang iparnya itu memang syak yang dia menggunakan susuk berlian sebaik sahaja berkahwin dengan Usop Gonjeng. Tetapi Haji Basudi tidak dapat berkeras apabila dia sendiri tetap berdalih. Kalau Wak Haji, memanglah saya tahu. Jelas Abang Ipin setelah dia membawakan Mak Johar menemui Wak Haji di seberang sungai. Manalah saya tahu dengan Haji Kadri. Tersengai-sengai dia mengerling Wak Haji yang baru sahaja selesai solat di suraunya. Haji Kadri ke Wak Haji ke tak penting, sahut Wak Haji setelah menyedari lelaki berkenaan terkeliru disebabkan namanya yang dipanggil dengan Haji Kadri. Yang pentingnya dapat jumpa udahlah, ujarnya lantas ketawa kecil. Memang di kampung berkenaan, siapa pun tak akan mengenalinya kalau dipanggil dengan Haji Kadri, disebabkan mereka memanggilnya Wak Haji saja. Sebaik saja Mak Johar naik ke surau. Tidak bertangguh, Wak Haji memintanya beritahu saja niat yang tersemat di hatinya. Dia seolah-olah memahami hasrat yang terpendam di hati Mak Johar apabila bersusah payah sangat mahu menemuinya. Lantas sahaja Mak Johar beritahu mengenai emak mentuanya yang terkejang sakit sejak berminggu-minggu hingga meracau-racau memanggil Usop Gonjeng. Dia mengakui mengenai susuk berlian yang ditusukkan ke mukanya bagaikan menakutkan dia setiap kali meracau-racau memanggil Usop Gonjeng disebabkan susuk berlian tersebut tidak memberikan apa-apa kebahagiaan dalam hidup mereka. Embok Sinah sekadar berbangga, suaranya lunak didengar sewaktu nyanyikan lagu marhaban ataupun kasidah di majlis perkahwinan hingga memikat ramai lelaki. Tetapi jauh di lipatan hatinya, dia terus menyembunyikan rahsia, tidak boleh mengandung sekiranya mengambil keputusan berkahwin. Apabila Usop Gonjeng mendesak mahu mengahwininya, dia tetap rahsiakan mengenai susuk berlian yang sudah ditusukkan ke pipinya itu.
Apabila terkejang sakit berminggu-minggu, bimbang juga Mbok Sinah yang dia akan menutup mata dengan tidak sempat membuangkan susuk berlian berkenaan. Setelah puas mencari Haji Basudi, tidak juga bertemu, semakin gelisah perasaan Mbok Sinah. Dalam saat inilah dia seolah-olah melihat usuk gonjing ni menjelma di hadapannya. Lantas saja usuk gonjing mengutuknya disebabkan mahu menyembunyikan rahsia susuk berlian berkenaan. Setiap kali usuk gonjing menjelma di hadapannya, memang gemetar perasaan Mbok Sinah. Dia semakin rusuh apabila usuk gonjing ungkit mengenai dia keguguran berulang kali asal sahaja mengandung 2 atau 3 bulan. Sekaligus pula usuk gonjing macam mengancam mahu mencekik lehernya. Jari jemari usuk gonjing membesar sampai ke mengembang laksana batang kelapa yang mencengkam kuat. Dia semakin mengalami sesak nafas apabila jari jemari usuk gonjing menghimpit dada. Tatkala dia termengah-mengah menahan sesak nafas, susuk belian yang ditusuk ke mukanya menunjal-nunjal, mahu membolos keluar bagaikan ikan haruan yang menyerbu tangguk. Tetapi susuk belian berkenaan tersangkut pada kulit muka, menyebabkan terasa ngilu pedih kepada Mbok Sinah. Mahu saja Mbok Sinah menjerit sekuat hati menahan kesakitan tatkala susuk belian itu mahu membolos keluar menerjah kulit muka. Kesakitan itu seolah-olah menyerap ke seluruh tubuh hinggakan setiap sendi anggotanya menjadi lemah tidak bertenaga. Setiap kali dia cuba menjerit, suaranya akan tersekat di kerongkong akibat jari jemari usuk gonjing menyengkang di dada. "Buangkan susuk belian kamu, Sinah." Dia mendengarkan suara usuk gonjing bagaikan bergema menusuk telinga. "Macam mana aku nak buangkan? Aku dah cari Abang Haji Basudi." Jelas Mbok Sinah terketar-ketar dengan ternganga-nganga mulutnya. "Kau tak pernah cari Haji Basudi?" Sengaja usuk gonjing mengejeknya disebabkan Mbok Sinah sentiasa mahu mengelak daripada terserempak dengan Haji Basudi. "Sekarang ni aku nak cari dia." Lantas Mbok Sinah memberi pengakuan tidak akan berdalih lagi sekiranya bertemu Haji Basudi yang sudah menghilang dari kampung halamannya di Sekincan. "Kalau kau tak jumpa Haji Basudi, kamu boleh cari Haji Kadri." Bentak usuk gonjing keras memarahi Mbok Sinah. "Kat mana aku nak cari Haji Kadri?" Semakin rusuh perasaan Mbok Sinah apabila didesak berterusan. "Haji Kadri ada dekat Sungai Manik, bukannya jauh." Dia mendengar gema suara usuk gonjing bertalu-talu menusuk ke telinganya. Memang siapa pun tidak mendengar gema suara usuk gonjing yang membentaknya. Mak Johar juga tidak dapat tahu apa pun biji butera yang dituturkannya tatkala dia merungut-rungut tidak menentu. Setelah Mbok Sinah merasakan sekelilingnya tenteram, barulah dia dapat bisikkan kepada Mak Johar supaya tidak bertangguh ke Sungai Manik. Macam tak percaya saja Mak Johar ni setelah didesak supaya ke Sungai Manik. Kalau dia tak bertemu dengan Abang Ripin yang tengah memancing di tebing sungai, memang dia akan berputus asa jugalah nak mencari Haji Kadri. Kecewa benar dia setelah puas bertanya pada orang kampung mengenai Haji Kadri yang seringkali dikunjungi oleh Wak Lijat dan usuk gonjing dari Sekincan. Manalah mereka ni pernah mendengar nama Wak Lijat dan juga usuk gonjing yang dah bertahun-tahun meninggal dunia tu. Sewaktu Wak Lijat dan usuk gonjing seringkali dijejakkan kaki ke Sungai Manik, mereka ni tak berapa nak ingat lagi. Masing-masing masih anak-anak ataupun rakan-rakan sebaya Wak Lijat sendiri dah pun terlalu tua. Tentulah mereka ni tak ambil peduli sangat dengan kunjungan Wak Lijat atau usuk gonjing ke Sungai Manik semata-mata menemui Haji Kadri itu. Bukan mudah mahu mencari Haji Kadri yang sekadar dirapik oleh emak mentuanya tatkala melihat jelmaan usuk gonjing di hadapannya. Mbok Sinah sekadar terkejang sahaja dengan keadaan seluruh badannya lemah tidak bertenaga. Jelmaan usuk gonjing yang tercegat di hadapannya bagaikan memberi semangat terhadap dirinya setelah terkejang berminggu-minggu. Mbok Sinah merasa bersalah setiap kali bayangan jelmaan usuk gonjing itu tercegat dengan merenung tajam. Ketika itu Mbok Sinah lantas mengingatkan suaminya. Teringatkan suaminya pertamanya, Sidin Bagak yang perongos hingga tak boleh ditegur. Kalau Sidin Bagak balik ke rumah jauh malam pun dia tak boleh nak bantah apa-apa. Bila-bila Sidin Bagak ni akan jerkah dia dengan tamparan keras tidak bertangguh. Hinggakan dia melahirkan Meliah pun sikap Sidin Bagak tidak juga berubah. Kalau tidak habiskan masa berjudi, Sidin Bagak akan mencari gadis lain di mana-mana. Setiap kali Mbok Sinah bertengkar dengan Sidin Bagak, nescaya lelaki itu akan mengejeknya tidak memikat mana-mana lelaki. Berulang-ulang kali Sidin Bagak ni mengingatkan dia, kalau tidak kenangkan keluarganya mendesak untuk meminang. Memang dia ni tak terlintas langsung mahu berkahwin dengan Mbok Sinah. Sebab itu Mbok Sinah terhiris sangat perasaan dengan sikap Sidin Bagak ni yang mengejek dia. Tidak bertangguh dia mendesak emak saudaranya iaitu Ibek Tuminah
untuk tusukkan susuk berlian. Biar si Den Bagat ni terkulat-kulat mata memandang mukanya. Memang berdendam sangat dia pada si Den Bagat disebabkan kesombongan lelaki itu. Banyak pantang larangnya Sina, beritahu Ibek Tuminah kerana bimbang anak saudaranya itu tidak sanggup mematuhi pesanan dia. Tetapi Mbok Sina tak bimbang apa-apa sekalipun terpaksa menunggu bulan mengambang penuh. Ibek Tuminah mengajak Mbok Sina berdiri di bawah silauan bulan di tengah halaman hingga jarum berlian sebesar rambut itu nampak berbayangan di bawah cahaya bulan. Dalam masa beberapa saat sahaja, dia tusukkan susuk berlian berkenaan hingga tak terasa langsung pada Mbok Sina yang kulit pipinya ditembusi. 3 tahun Mbok Sina dilarang menjamah gulai ikan yang bersengat, sayur rebung dan menjahit pakaian. Apa sahaja perbuatan mencucuk tak dibenarkan sampai 3 tahun sekalipun sulam menyulam pakaian, menanam anak benih padi ataupun cucuk sanggul. Mbok Sina tetap patuhi pantang larang yang ditetapkan asal saja susuk berlian itu mesra sejati di dalam tubuhnya. 3 tahun Bukan setakat wajahnya sahaja kelihatan berseri laksana bulan mengambang penuh, malah suara juga lunak bagaikan elusan angin tatkala sepi malam. Sebab itu apabila Mbok Sina berlagu marhaban ataupun qasidah, mereka yang mendengar tertegun tidak menentu. Si Den Bagat pula merasa kesal kerana sering tidak pedulikan Mbok Sina. Disebabkan 3 tahun Ibek Tuminah larang dia supaya tidak melayani suami, serba salah pula Mbok Sina apabila si Den Bagat merayu-rayu di hadapannya. Dalam keadaan bimbang, dia cuba juga melanggar pantang dengan melayani si Den Bagat. Biarlah dia menanggung bahana kalau pantang larang demikian dilanggar juga. Dia tak dapat menahan perasaan terharu apabila si Den Bagat ni merayu-rayu bagaikan anak kecil yang mengharapkan belayan. Malam itu juga, si Den Bagat mengadu sakit dada hingga sesak napas. Terjerit-jerit dia kesakitan bagaikan seluruh badannya ditusuk jarum bisa. Setelah diberitahu sanak saudara mengenai geruh yang menimpa si Den Bagat, mereka ni menuduh tentu diganggu oleh hantu tinggi. Manalah tahu hantu tinggi berkeliaran tengah malam diserbu si Den Bagat semasa balik dari berjudi. Belum pun menjelang pagi, si Den Bagat terkejang menutup matanya rapat-rapat. Satu-satunya yang mengetahui rahsia geruh menimpa si Den Bagat memang Mbok Sina. Dia sudah melanggar pantang sebelum sempat menamatkan amalan sampai 3 tahun. Dia sendiri tidak menduga yang pantang larang berkenaan termasuk juga tidak boleh melayani suami. Kesal jugalah dia disebabkan tidak bertanya khusus kepada emak saudaranya mengenai melayani suami hingga mendatangkan musibah demikian. Saya pada awal dulu pun masa baca dulu pun saya tak pun nak faham apa kaitan kan. Tapi bila dah baca 2-3 kali baru faham berkahwin kan. Dia tak boleh buat benda-benda yang mencocok-cocok kan. Okey. Tentulah berasa malu kalau tanyakan masalah rahsia suami isteri kepada Ibek Tuminah sewaktu dia tusukkan susuk berlian berkenaan. Masakan 3 tahun dia tidak boleh melayani suami sendiri. Apabila diberitahu Ibek Tuminah, memang perempuan itu sudah mengingatkan dia amalan susuk berkenaan tidak dibenarkan kepada mereka yang bersuami. Lainlah kalau Mbok Sina ni anak gadis ataupun janda yang boleh menolak lamaran lelaki dalam tempoh 3 tahun. Aku dah ingatkan kamu, jangan amalkan susuk kalau masih bersuami. Jelas Ibek Tuminah tatkala Mbok Sina masih lagi murung menahan kesedihan. Si Den suami saya, takkanlah saya tak nak layan. Keluh Mbok Sina dalam sebab yang mengombak-ngombak di dada. Pantangnya 3 tahun, kenapa kamu tak ikut pantang? Ibek Tuminah mencebik bibir apabila kenangkan anak saudaranya tidak dapat tunaikan pantang larang amalan tusukkan susuk itu. Manalah saya tahu pantangnya tak boleh layan suami, sahut Mbok Sina kesal benar dengan musibah yang menimpa suaminya. Arwah si Den Bagat yang menggelepar sesak napas sebaik saja melayani dia. Aku dah ingatkan, jangan amalkan kalau masih bersuami. Beritahu Ibek Tuminah supaya Mbok Sina tidak perlu sesalkan lagi setelah nasi menjadi bubur demikian. Kalau kau berkahwin lain, kau tentu takkan dapat anak dah, ujarnya menambah dengan rasa kesal yang memanjang. Tatkala berkahwin dengan Usop Gonjeng, memang keberatan juga Mbok Sina mahu menerima lamaran anak muda itu. Tetapi Usop Gonjeng sekadar menyangka yang Mbok Sina menolak disebabkan dirinya janda beranak satu. Sewaktu Usop Gonjeng membawanya berpindah ke Sekintan juga, dia merasakan tersisih daripada keluarga suaminya itu. Kalau tidak disebabkan Haji Basudi yang mempertahankan dia, sudah tentu Usop Gonjeng sanggup tinggalkan kampung halaman.
Kebimbangan Embok Sina semakin rusuh apabila dia mula mengandung. Hanya beberapa bulan selepas itu dia mengalami keguguran. Apabila dituduh oleh Haji Basudi mengenai susuk yang diamalkannya, Embok Sina tetap berdalih. Sebab itu Haji Basudi salahkan Usop Gonjeng pasal mengamalkan susuk lam semata-mata mahu mengelakkan diri daripada cedera parah. Embok Sina juga tahu mengenai suaminya mengamalkan susuk lam sama seperti Wak Lijat. Tetapi Wak Lijat tidak pula mengalami nasib malang hinggakan isterinya keguguran tatkala hamil sebulan 2. Memang Wak Lijat mempunyai anak yang ramai bersama dengan isterinya. Sebab itu Usop Gonjeng tak percaya apabila abangnya menuduh susuk lam lah yang diamalkannya menyebabkan Embok Sina tak boleh hamil. Seisi kampung tahu mengenai Usop Gonjeng yang dapat mengelakkan dirinya daripada tercedera. Asal sahaja kakinya luka disinggahi tajak. Dalam masa beberapa saat sahaja kulit yang terkoyak itu bercantum semula. Haji Basudi juga menyedari keistimewaan adiknya yang boleh bertahan sekalipun tangannya ditetak parang sampai terkulai. Tetapi dia mengingatkan Usop Gonjeng supaya buangkan saja susuk lam itu disebabkan Wak Lijat sendiri sudah buangkan amalan tersebut. Memang Wak Lijat sendiri beritahu Haji Basudi, sesiapa sahaja yang mengamalkan susuk lam, mayatnya mesti dipenggal kepala. Kalau tidak dipenggal, nescaya mayat berkenaan akan bangkit semula sebaik saja embun turun tatkala dini hari. Wak Lijat tak mahu mayatnya yang sudah dibujurkan itu bangkit semula tatkala embun turun. Kemudian akan rebah terbujur sementara embun turun semula menunggu tibanya waktu dini hari. Bukan dengan Usop Gonjeng saja Embok Sina seringkali keguguran, tetapi selepas arwah suaminya meninggal dunia, beberapa kali dia berkahwin lain tidak juga mendapatkan anak. Memang kecewa juga dia disebabkan tidak mendapat anak lagi, namun segalanya terpaksa dipendamkan sahaja jauh di lipatan hatinya. Baik, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kepada mereka yang belum lagi subscribe. Jangan lupa tekan butang like juga untuk support channel ni. Dan jangan lupa juga untuk share channel ini kepada kawan-kawan lain supaya dia orang dapat tahu kisah-kisah menarik yang dapat saya bacakan kepada semua. InsyaAllah, amin. Dan juga kepada mereka yang rasa nak belanja seminum kopi, boleh tekan butang thanks yang telah disediakan di bawah. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jom kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah. Selawat pun dah selesai. Jom kita teruskan. Selepas mengalami sakit perut hingga menjenak sampai ke rahim, Embok Sina menyedari tentu dia mengalami sakit rahim akibat beberapa kali keguguran. Apabila berminggu-minggu terlantar, dia dapat mengagak keadaan penyakit rahimnya bertambah tenat. Embok Sina tidak kecewa apa-apa disebabkan hatinya sudah nekat mahu menerima apa sahaja musibah setelah amalkan susuk belian peninggalan emak saudaranya iaitu Ibet Tumina. Tidak lama selepas dimandikan air yang didoakan oleh Haji Gadri, Embok Sina kembali segar. Penyakit perut yang menyenak sampai ke rahim itu sembuh semula. Dia tidak merasa sakit yang berterusan. Dalam masa dia berasa gembira dengan penyakitnya sembuh, keadaan tubuh Embok Sina mula mengecut. Pipinya cengkung sampai kulitnya yang tegang menjadi kendur lisut. Embok Sina sedar perubahan dirinya yang berkulit cerah menjadi hitam sawo matang akibat mengendur. Dia tahu segala keadaan yang dialaminya disebabkan susuk berlian itu sudah madal di dalam tubuhnya akibat dimandikan air yang sudah didoakan oleh Haji Kadri. Kita buat kenduri doa selamat dan jemputlah Haji Kadri, ujar Embok Sina menyuruh menantunya ke Sungai Manik setelah 3 bulan dia merasakan tubuhnya semakin segar. Kalau nak buat kenduri, tak payah jemput Haji Kadri pun apa salahnya. Serba salah juga Mak Johar mahu ke Sungai Manik setelah Haji Kadri enggan menemuinya lagi. Memang Haji Kadri sudah pesankan kepada Abang Ripin sekiranya penyakit Embok Sina sembuh, dia tak mahu lagi Mak Johar jejakkan kaki ke situ. Budi bahasa kena jaga juga, Johar. Lantas Embok Sina mengingatkan menantunya mengenai budi baik Haji Kadri yang sudah membantunya. Dia tak mahu siapa pun berasa termakan budi. Beritahu Mak Johar apabila kenangkan pesan Abang Ripin, orang tua itu tak mahu siapa pun terhutang budi kepada dia. Dia sekadar mengingatkan Mak Johar mahu mencobakan doa sahaja kerana urusan sembuh atau tidak tu hanya dalam pengetahuan Allah sahaja. Ini bukan pasal hutang budi, tapi budi bahasa kita aja. Tegas Embok Sina mahukan menantunya jemput juga Haji Kadri hadiri majlis kenduri doa selamatnya. Apa salahnya kalau dijemput Haji Kadri sekalipun orang tua tu tak mahu jejakkan kaki ke rumahnya. Setelah didesak oleh isterinya Meliah, terpaksa juga Mak Johar mematuhi kemahuan mereka. Dia mesti memujuk Abang Ripin supaya orang tua berkenaan dapat diajak ke majlis kenduri doa selamat emak mentuanya. Tentu Embok Sina teringin sangat mahu menatap muka Haji Kadri yang sering dikunjungi oleh arwah suaminya Usop Gonjeng bertahun-tahun dahulu.
Sewaktu sampai di rumah Abang Ripin, serba salah juga Mak Johar apabila melihat rumah berkenaan tak sama seperti dikunjunginya 3 bulan sebelum itu. Kawasan keliling rumah dipenuhi belukar terberau dengan tiangnya juga sudah reput. Masakan 3 bulan sahaja dia tidak jejakkan kaki ke situ. Keadaan rumah tersebut sudah pun reput seolah-olah menunggu masa untuk jatuh tersembam ke bumi. Semasa singgah di warung tepi jalan dalam perasaan yang hampa, Mak Johar bertanyakan juga pada Jeman Botak mengenai Abang Ripin. Terkejut juga Mak Johar apabila diberitahu oleh Jeman Botak yang bapa mentuanya itu sudah lebih 10 tahun meninggal dunia. Jeman Botak mengakui yang rumah peninggalan bapa mentuanya tinggal terbiar disebabkan dia sudah berpindah ke darat kampung. Tahu sangatlah Mak Johar, bapa mentuanya memang belajar agama dengan Haji Kadri, tetapi dia sendiri tak tahu mengenai Haji Kadri yang meninggalkan kampung berkenaan sebelum Abang Ripin meninggal dunia lagi. Hairan benar Mak Johar dengan Abang Ripin sendiri yang temukan dia dengan Haji Kadri tak jauh dari rumahnya. Tetapi rumah Abang Ripin sudah ditumbuhi belukar terberau hingga jalan menyeberang parit mahu ke rumah Haji Kadri juga sudah tidak berlorong lagi. Sebaik saja diberitahu oleh Jeman Botak mengenai Abang Ripin yang sudah meninggal dunia lebih 10 tahun, terasa juga meremang bulu tengkuknya. Sepanjang perjalanan balik, memang Mak Johar terasa gemetar apabila diberitahu dia menemui Abang Ripin yang sudah lebih 10 tahun meninggal dunia. Jeman Botak juga mengakui beberapa kali dia diberitahu oleh orang-orang kampung apabila melihat rumah Abang Ripin terang benderang dengan cahaya pelita tatkala malam gelap gelita. Sebab itulah Jeman Botak tak mahu lagi menetap di rumah berkenaan. Tidak bertangguh, dia mengajak isterinya berpindah sahaja dari rumah berkenaan. Semasa dia tinggal di rumah tersebut, Jeman Botak serba salah kerana tercium bau setanggi asal sahaja malam Jumaat. Biarlah dia berpindah sahaja tinggalkan rumah pesaka tersebut daripada diganggu dengan bermacam-macam perkara yang di luar pengetahuannya. Syukurlah awak mengalaminya sendiri. Kalau saya cerita tentu awak tak percaya, ujar Jeman Botak setelah diberitahu oleh Mak Johar mengenai dia menemui Abang Ripin yang membawanya ke rumah Haji Kadri di seberang parit. Beberapa kali Mak Johar beristighfar dalam keluhan yang memanjang. Tatkala dia jejakkan kaki balik ke rumah mahu memberitahu mengenai pengalamannya, dia diberitahu oleh Meliah emaknya terkejang semula dalam keadaan lemah tidak bertenaga. Tiba-tiba saja Embok Sinah merasa kepalanya pening berdenyut-denyut. Sebaik saja Mak Johar ke Sungai Manik. Disebabkan dia tidak tertahan kepalanya sakit berdenyut-denyut, dia terus terbaring hingga terkejang tidak bermaya. Kalaulah mak mentuanya tak berkeras mahu menjemput Haji Kadri untuk hadir majlis kenduri doa selamat setelah penyakitnya sembuh, memang dia tak tahu mengenai Abang Ripin dan Haji Kadri dah meninggal lama. Mungkin disebabkan rahsia Haji Kadri yang sudah meninggal dunia doakan air untuk kegunaan Embok Sinah mahu diketahui itulah menyebabkan penyakitnya kembali terganggu. Embok Sinah hanya terkejang saja tidak bergerak hanya setelah beberapa jam menanggung sakit kepala yang berdenyut. Dalam keadaan cemas dengan penyakit yang dihidapi oleh mak mentuanya, terpaksa Mak Johar memberitahu abangnya iaitu Kimin Dobok. Manalah tahu abangnya boleh ikhtiarkan cara lain disebabkan dia lama mengaji pondok di Patani. Marilah kita ke Teluk Intan, Ustaz. Telik, saya sebut telik ke teluk tadi ya? Saya ulang balik ya. Marilah kita ke Teluk Intan, Ustaz. Desak Kimin Dobok tatkala dia menjengah ke rumah saya. Manalah tahu, kalau Ustaz boleh tunjukkan jalannya, ujarnya apabila kenangkan adiknya Mak Johar terlalu sebab tatkala beritahu mengenai penyakit yang dihidapi oleh mak mentuanya. Sewaktu saya bersama Kimin Dobok jejakkan kaki ke rumahnya, mata Embok Sinah ni sahaja yang terkebil memandang saya. Suaranya terketar-ketar tak tentu lagi biji butir akibat terkejang berminggu-minggu. Memang saya melihat pelupuk matanya basah akibat air tergenang banyak. Kakak sekarang ni mesti bercakap berterus terang, tegas saya lantas mengusapkan tapak tangan ke kepalanya dengan membacakan perlahan. Ada doa ya. Apabila Embok Sinah merungut-rungut tidak menentu, lantas Mak Johar segera tinggikan suara tanyakan biji butirnya. Tetapi segera ditegah oleh Kimin Dobok kerana dia menyedari saya sudah dapat memahami apa sahaja yang dipertuturkan oleh Embok Sinah. Ketika ini memang saya tahu yang Embok Sinah memberitahu segala yang terbuku di dalam hati rungutan yang berterusan. Apabila saya bacakan 3 kali Al-Fatihah, 11 kali surah Al-Ikhlas dan 17 kali Ayatul Kursi, perlahan-lahan Embok Sinah membawa saya jauh di hujung rumah. Tersengih-sengihlah dia tunjukkan susuk berlian pada pipinya hingga cahayanya memancar dengan silauan yang gemerlapan.
Bukan setakat usuk gonjeng sahaja yang terpesona tatkala mendengar Embok Sinah berlagu marhaban maupun qasidah. Malah selepas kematian usuk gonjeng pun, dia memikat ramai lelaki. Disebabkan ramai lelaki yang menaruh harapan pada dirinya, perasaan Embok Sinah menjadi semakin riak hinggakan kesombongan mula menyelubungi dirinya. Dia mahu sesiapa sahaja ingin melamarnya, melutut kepadanya laksana anak kecil yang meminta-minta. Embok Sinah tak sama lagi seperti tatkala usuk gonjeng melamarnya. Dia menyedari dirinya tidak akan memperolehi anak lagi sekiranya berkahwin lain. Setelah melanggar pantang larang yang ditetapkan oleh Ibek Tuminah, sampai bila pun dia tak boleh hamil lagi. Kalau mengandung pun tentu akan keguguran tatkala hamil 2 atau 3 bulan. Tetapi Ibek Tuminah tak beritahu mengenai rahimnya sudah ditusuk susuk berlian berkenaan menyebabkan yang dia tak boleh hamil lagi. Sewaktu dia berkahwin dengan Sapar Tenjot, lantas dia mengingatkan lelaki itu supaya tidak sebut pasal menginginkan anak. Kalau Sapar Tenjot berkeras mahukan anak, memang dia akan halau sahaja dari rumahnya. Kalau isteri cantik tapi tak boleh beranak, apa gunanya? Marah juga Utih Bisah apabila kenangkan anaknya Sapar Tenjot mengikut saja telunjuk isterinya. Dah tak ada rezeki, nak buat macam mana, Mak? Sahut Sapar Tenjot memujuk emaknya biar tidak diungkit lagi mengenai anak bersama dengan Embok Sinah. Kamu tu muda lagi, sepatutnya pilih anak dara. Gerutuk Utih Bisah kesal disebabkan anaknya memilih janda yang lebih tua umur menjadi isteri semata-mata terpesona dengan susuk berlian yang ditusukkan ke mukanya. Tahu sangatlah Utih Bisah mengenai perempuan yang gunakan susuk berlian seperti Embok Sinah. Kecantikan yang dimilikinya semata-mata disebabkan susuk berlian berkenaan. Sekiranya susuk berlian itu dimusnahkan, sudah tentulah kecantikan itu akan ikut luntur tidak berguna. Jodoh dan pertemuan ditentukan Allah lah, Mak. Jelas Sapar Tenjot tak kesal apa-apa setelah memilih Embok Sinah yang lebih tua dari usianya untuk menjadi isteri. Kamu tu dah terkena ubat guna-guna perempuan tu. Utih Bisah menyindir dengan luahan perasaan benci yang tersemat di hatinya. Memang tersinggung benar Embok Sinah dengan sikap mak mentuanya si Utih Bisah yang menuduh dia demikian. Jauh di lipatan hatinya, memang dia tak mahu menerima lamaran Sapar Tenjot. Tetapi anak muda itu yang mendesak sehingga sanggup terjun ke tengah arus sungai sekiranya dia menolak. Tetapi selepas dia berkahwin dengan Sapar Tenjot, emak mentuanya sering saja menyindir dirinya. Kalau bandingkan umurnya dengan Utih Bisah, taklah jauh tua sangat emak mentuanya. Kadang-kadang terasa malu juga dia apabila kenangkan umurnya hampir sebaya dengan Utih Bisah. Tetapi berkahwin dengan anak teruna perempuan berkenaan pula. Setelah dia berkahwin dengan Sapar Tenjot, Sapar Tenjot, sedikit demi sedikit perasaan bencikan Utih Bisah kian meluat-luat dalam jiwanya disebabkan emak mentuanya tidak menyenangi dirinya. Setiap waktu Utih Bisah sentiasa mendesak biar Sapar Tenjot tinggalkan saja Embok Sinah. Bila-bila dia boleh pinangkan gadis lain yang lebih sesuai untuk dijadikan isteri Sapar Tenjot. Sebab itu marah sangat Embok Sinah terhadap emak mentuanya yang bersungguh-sungguh sangat mahu pisahkan dirinya dan suaminya. Apabila Embok Sinah menggeleng-geleng kepala tatkala merungut perlahan, segera saya bacakan. Di sini ada doanya juga, tetapi saya akan skip. Kita akan teruskan. Sebaik saja saya embuskan ke ubur-uburnya, bibir Embok Sinah bergerak-gerak sekalipun suaranya tidak menuturkan apa-apa. Tatkala ini saya melihat Embok Sinah bagaikan berdiri di atas tempayan beras dengan api marak menyala di sekelilingnya. Apabila saya kibaskan tangan, serta mata api berkenaan padam seolah-olah disimbahi air yang mencurah laksana hujan lebat menerjah dari langit. Ustaz, saya mengaku gunakan susuk berlian, ujar Embok Sinah tercegat di atas tempayan beras. Saya nak buangkan susuk berlian ni, tolonglah, rintihnya dalam suara hibah yang mendayu-dayu. Susuk berlian akak kan dah dibuang oleh Haji Kadri, tutur saya sengaja menindirnya. Haji Kadri dah lama meninggal dunia, macam mana dia nak buangkan? Tersengih-sengih Embok Sinah mencebik bibir bagaikan tak percaya yang susuk berlian yang ditusukkan sudah dibuang habis. Lantas saya bacakan surah Ad-Duha 3 kali dan diikuti dengan membaca. Di sini ada lagi doanya tetapi saya akan skip ya kawan-kawan. Kita teruskan. Ketika ini saya melihat Embok Sinah mengangguk perlahan. Dia mengakui yang Utih Bisah memang emak mentuanya yang mesti dilayan sama seperti emak sendiri. Tetapi dia marahkan perempuan itu setelah Utih Bisah sendiri menyindir dia pasal amalkan susuk berlian semata-mata mahu memikat lelaki muda. Sebab itu dia desakkan Sapar Tenjot tidak benarkan emaknya jejakkan kaki ke rumahnya kalau dia mahu beristeri dengan dia.
Memang Sahabat Tenjot sanggup melakukan apa sahaja disebabkan tak mahu berpisah dengan Embok Sinah. Terpaksa dia memujuk emaknya supaya tak jejakkan kaki ke rumahnya disebabkan Embok Sinah tak mahu menatap muka emaknya. Tersinggung benar hati Uti Bisa dengan sikap Embok Sinah melarang dia menemui anaknya sendiri. Tak benarkan dia menemui Sahabat Tenjot samalah bermaknanya Embok Sinah ni sudah membodohkan emaknya. Membodohkan anaknya. Dia tak mahu anaknya dibodohkan Kak Sinah. Amboi Kak Sinah kau. Dia tak mahu anaknya dibodohkan. Kak Sinah saya apa ni? Saya rasa ni adalah dialog daripada ustaz ni sebenarnya. Dia lupa letak apa pembuka dan penutup ayat. Kita betulkan Dia tak nak anaknya dibodohkan oleh Embok Sinah lah. Tegas saya mengisar tapak tangan menyebabkan dia tersedu-sedu menangis. Baru betul. Susuk belian Ibek tu Minah tak ganggu siapa pun. Jelas Embok Sinah mengakui susuk belian berkenaan tidak mengganggu. Tetapi perasaannya bertukar menjadi angkuh setelah ramai lelaki terpikat akibat susuk belian yang ditusukkan ke pipinya itu. Akibat keangkuhannya itulah dia sanggup menggunakan santau membalas dendam kepada emak mentuanya Uti Bisa yang sengaja mahu memisahkan dia dengan Sapar Tenjot. Memang dia tak peduli apa pun berlaku. Dia tak peduli apa pun yang akan berlaku. Asal saja kemahuannya tidak dibantah oleh sesiapa pun. Lama saya tenung wajahnya, semakin gelisah Embok Sinah. Dia tersengguk-sengguk menangis apabila kenangkan perbuatannya menggunakan santau membalas dendam hinggakan emak mentuanya terbatuk-batuk sesak nafas. Terbayang di hadapannya betapa Uti Bisa mengurut-ngurut dada akibat bisa santau yang meresap ke jantung. Tatkala Sapar Tenjot kelang kabut mencarikan bomoh untuk mengubati emaknya, Embok Sinah sengaja mendiamkan diri sahaja. Asal sahaja dendamnya sudah berbalas, dia tak peduli sama ada Uti Bisa menderita ataupun tak. Biarlah perempuan itu terbatuk-batuk sesak nafas menahan bisa santau meresap ke dalam tubuh. Hatinya puas setelah dendam kesumat yang sekian lama terpendam dapat dibalas juga. Siapa pun tak tahu mengenai bias santau yang meresap. Bukan bias ni, bisa ni. Siapa pun tak tahu mengenai bisa santau yang meresap dalam dada Uti Bisa. Masakan Sahabat Tenjot boleh menuduhnya sekiranya tidak melihat sendiri yang dia melakukan demikian. Sapar Tenjot berkeras dengan amalan ubat guna-guna hingga menurut sahaja melakukan kemahuan laksana kerbau ditindik hidung di tengah kubang. Banyak ayat typo dan juga kata-kata yang tertinggal ni. Yang mana yang saya betulkan ya. Sebab itu dia serbu rumah Embok Sinah. Lantas saja diungkit pasal menantunya gunakan susuk belian. Memang Embok Sinah tak membantah apa-apa semasa Uti Bisa ni mencerca dia. Terpaksa pula Sahabat Tenjot berkeras meminta emaknya tinggalkan saja rumah kalau semata-mata mahu memporak-perandakan rumah tangganya. Semenjak bergaduh sampai tuduh-menuduh itulah hati Embok Sinah semakin berendam apabila dia mahu menggeleng kepala. Faham. Apabila dia mahu menggeleng kepala, segeralah saya bacakan Al-Fatihah 3 kali menyebabkan dia tersengguk-sengguk menahan sebab di dada. Dalam suasana terharu, Embok Sinah terpaksa tunjukkan kepada saya bagaimana dia gunakan serbuk santau disebabkan tak tertahan dengan kebencian yang meluap-luap terhadap emak mentuanya. Selepas serbuk santau dimasukkan ke dalam tempayan beras Uti Bisa, hanya beberapa bulan selepas itu emak mentuanya termengah-mengah diganggu sesak nafas. Lama Uti Bisa diganggu batuk kering yang berterusan. Dia menutup matanya dalam keadaan menderita sakit sesak nafas yang berbulan-bulan. Uti Bisa meninggal dunia bukan disebabkan batuk kering. Bukan. Sengaja saya mendesak dia. Tidak, saya yang bubuh santau dalam tempayan berasnya. Beritahu Embok Sinah terkial-kial berdiri di atas tempayan beras. Ketika ini asap berkepul-kepul dari dalam tempayan beras bagaikan terjerang di atas tungku dengan api menyala hangat di bawahnya. Jadi, bukan susuk belian mahu menuduh pun. Bila-bila dia sanggup berpisah, apa sangat dengan Sapar Tenjot kalau nak bandingkan ramai lelaki yang mudah terpikat pada dirinya. Tetapi dia tak kekal lama dengan Sapar Tenjot. Apabila lelaki itu tiba-tiba diganggu penyakit tidak siuman, mereka pun berpisah juga. Tidak lama selepas emaknya meninggal dunia, Sapar Tenjot merasakan yang dia bersalah membiarkan emaknya terlantar sakit semata-mata ikutkan kemahuan isterinya. Lama-kelamaan dia meracau, tidak menentu hingga hilang ingatan. Orang tak nampak Kak Sinah aniaya emak mentua, tetapi Allah Maha melihat. Ujar saya lantas membacakan Al-Fatihah 3 kali dan menghembus ke ubur-uburnya. Dia menangis apabila ingatkan kejadian Uti Bisa terbatuk-batuk sesak nafas itu. Kesal sangat dia dengan perbuatan yang telah terlanjur demikian.
Tatkala dia mandi air yang didoakan oleh Haji Katri, memang terasa seluruh badannya pedih laksana luka terhiris di simbah air cuka. Tetapi Mbok Sina tak beritahu sesiapa pun mengenai kejadian yang dialaminya itu. Sebaik saja dia mandi air berkenaan, terus saja Mbok Sina muntah terjeluih hingga nampak kilau jarum berlian jatuh bersepah. Tetapi kilauan jarum berlian itu hilang serta-merta setelah rasa memual perutnya beransur hilang. Belum pun sempat dia beralih duduk, sekaligus pula buang air besar tak dapat ditahan-tahan. 3 pagi berturut-turut dia mandi air yang didoakan Haji Kadri. 3 pagi pula Mbok Sina mengalami kejadian yang sama. Dia tak peduli pasal kilauan jarum berlian tersembur bersama muntah atau terpaksa buang air besar yang tak tertahan. Asal sahaja penyakitnya sembuh sudah mencukupi. Memang dia merasa segar setelah 3 pagi berturut-turut dimandikan air doa Haji Kadri itu. Setelah terasa badannya sembuh pulih, teringin sangat dia mahu menemui Haji Kadri. Apa salahnya menjemput Haji Kadri hadir kenduri doa selamatnya disebabkan penyakit sudah pun sembuh. Tetapi kepalanya terasa pening sebaik saja Mak Johar ke Sungai Manik menjemput Haji Kadri. Lama dia mengidap rasa pening itu, lantas saja kepalanya berputar menyebabkan dia jatuh terduduk. Selepas itulah Meliah menjadi rusuh apabila keadaan emaknya semakin tenat. Mbok Sina mula terkejang tidak dapat bergerak akibat terlalu lemah tidak bertenaga. Apa pandangan Ustaz? Segera Kim Mendobok menatap muka saya sebaik saja saya berundur sedikit ke belakang dari sisi Mbok Sina. Penyakit lama dia agaknya tu Ustaz. Meliah pula mencelah apabila saya tidak menyahut apa-apa. Saya sekadar tersenyum sahaja, tetapi Meliah seolah-olah berasa hairan apabila saya bertanyakan mengenai sapar tenjok dan utih bisa. Mengeluh pendek Meliah apabila saya tanyakan juga mengenai Usup Gonjeng, Haji Basudi dan Wak Lijat. Ustaz kenal ke mereka semua tu? Ujar Mak Johar tersengih-sengih mendesak saya. Manalah Ustaz ni kenal, dia cuma nak tahu aja. Segera Kim Mendobok mengingatkan adiknya supaya tidak mendesak. Memang Kim Mendobok tahu tatkala saya terjonggok lama di sisi Mbok Sina, semuanya telah diberitahu. Hanya mereka yang melihat Mbok Sina ketika itu nampak perempuan itu sekadar merungut-rungut tidak menentu. Dalam masa Mbok Sina terkebil-kebil mata dalam keadaan tubuhnya terkejang tidak bergerak, saya melihat pelupuk matanya basah. Dia mengerling ke arah saya, cuba tersenyum sekalipun dalam keadaan yang payah. Lantas saya berkisar punggung mendekatinya, perlahan-lahan saya membacakan. Di sini ada doanya, baik saya akan skip lagi ya. Tatkala saya hembuskan ke dahinya, Mbok Sina seolah-olah mengangguk perlahan. Kemudian saya memberi isyarat kepada Kim Mendobok supaya meminta mereka yang terconggok di situ sama-sama membacakan Yasin. Serentak dengan itu pula Kim Mendobok mula membacakan Yasin diikuti oleh jiran-jiran yang datang menjengah sama. Apabila saya memegang jari Mbok Sina, terasa dia menggenggam erat tangan saya. Sekalipun jari jemarinya sejuk laksana tangan mayat yang terbujur. Dalam masa mereka membacakan Yasin inilah, saya rasakan jari saya ditusuk jarum halus berulang kali. Sebaik saja tusukan jarum itu tidak terasa lagi, Kim Mendobok memberikan isyarat yang Mbok Sina sudah menutup matanya rapat-rapat.